الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا علما، اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dihadirkan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini kita berada di Dewan Salat Surau Nurul Ihsan untuk kita berkongsi sedikit sebanyak ilmu agama yang berkaitan dengan beberapa masalah ahli sunnati wal jamaah. Semoga usaha kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang isu Nur Muhammad. Ataupun isu awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala secara mutlak. Jadi sedia maklum jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendapati ada orang yang mendakwa berpegang dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, maka kita kena tengok balik. Adakah seperti mana yang didakwa itu berpandukan dengan Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perbahasan ini telah disebut bahawasanya minal mafasid di antara kerosakan-kerosakan dalam memahami agama allati intasharat baina ba'dil awam, antara kerosakan-kerosakan yang telah banyak tersebar di kalangan sebahagian orang-orang awam, apa yang disebut-sebut oleh sebahagian qurra al-maulidin nabawi, pembaca kisah maulid. Sebahagian kita kata, sebahagian pembaca kisah maulid, dan juga sebahagian tukang azan di beberapa negara Islam. Iaitu mereka menyebut dan berkata
Inna Muhammadan awwalul makhluqat. Ini berlaku dalam sebahagian majlis-majlis maulid. Tukang baca kisah maulid tu dia menyebut Inna Muhammadan awwalul makhluqat. Sesungguhnya, makna dia, sesungguhnya Muhammad, itu Nabi Muhammad, makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan kita nak buat sambutan Maulidun Nabi. Kita melakukan ataupun majlis memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa benda ini perlu disebut? Lalu ada yang menyebut makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Muhammad. Ini kerana mereka terpengaruh dengan satu hadis Nabi, dengan satu kenyataan yang dikatakan hadis Nabi, yang dikenali sebagai hadis Jabir. Jabir ni nama seorang sahabat. Ada satu hadis, dikatakan hadis, disandarkan kepada Jabir. Hadis itu berbunyi, kenyataan yang dianggap sebagai hadis itu berbunyi, awal ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Makna dia, yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Ta'ala, wahai Jabir, adalah cahaya nabimu. Jadi disebabkan kenyataan ini yang dianggap sebagai hadis, maka tersebarlah kenyataan di sebahagian majlis-majlis Maulidun Nabi, ungkapan sesungguhnya Muhammad itu adalah awal makhluk ciptaan Rasulullah secara mutlak. Soalannya di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, adakah benar sedemikian? Adakah benar Nabi Muhammad itu adalah awal makhluk? Dan disebut pula Nabi kita dicipta daripada nur. Dan nur itu awal makhluk. Benarkah sedemikian? Maka jawapannya adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Sedangkan disebut sebahagian orang, bahkan dalam beberapa kitab, walaupun disebut, tetapi ianya tidak selari ataupun bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Pertama, kenyataan yang mendakwa makhluk yang pertama itu adalah Muhammad, ataupun dakwaan yang mengatakan Nabi Muhammad dicipta daripada nur, yang mana nur itu awal makhluk. Pertama, ianya bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Antaranya bertentangan dengan surah ayat yang ke-30 daripada surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-30 daripada suratul Anbiya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dengar baik-baik tuan-tuan. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Maksudnya dari sisi ulama tafsir, dan kami jadikan daripada air itu semua makhluk, semua benda hidup. Maka telah berkata ulama-ulama tafsir, hatta ulama-ulama hadis,
menyatakan bahawasanya ini menjadi bukti bahawasanya semua benda berasal daripada air. Berasal daripada air. Bukan berasal daripada Nur Muhammad. Nur yang dikatakan Nur Muhammad itu berasal daripada air. Siapa yang kata? Siapa yang sebut? Ayat Al-Quran. Semua makhluk, semua benda berasal daripada air. Dan ini menjadi bukti air adalah awal makhluk secara mutlak. Air adalah awal makhluk. Dan ini terbukti juga dengan hadis Nabi SAW. Maknanya terbukti bahawasanya air adalah awal makhluk, bukan Nur Muhammad ataupun Muhammad. Iaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Baihaqi dan selainnya, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh wa kana arshuhu 'alal ma' wa kana arshuhu 'alal ma'. Ini hadis Nabi, riwayat Bukhari, Imam Baihaqi dan selainnya. Maknanya sedia kala Allah Ta'ala itu ada, tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah, dan sesungguhnya arasy Allah itu di atas air. Nampak tuan-tuan? Maka hadis ini menunjukkan bahawasanya annal ma'a wal arsya huma awal khalqillah. Wa amma annal ma' maknanya hadis tadi membawa maksud ini membukti antara makhluk yang terawal yang dicipta oleh Allah Ta'ala adalah air dan arash. Air dan arash. Baik, antara air dan arash, mana satu yang dicipta dahulu? Maka kata ulama, iaitu yang dicipta dahulu adalah air. Mana mungkin sesuatu itu yang dikatakan berada di atas air, air tidak ada, dia ada dah. Mesti air ada dahulu. Barulah benda lain tu ada dan berada di atasnya. Jadi antara yang awal-awal dicipta oleh Allah, air dengan arash, dan antara kedua ni pula yang awal diciptanya oleh Allah Ta'ala, air. Di sebelum arash Allah Ta'ala. Ini bukti tuan-tuan ya. Dan ini terbukti dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menguatkan lagi perbincangan kita ini, bahawasanya air adalah awal makhluk berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Hud. Tuan-tuan boleh buka surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-7. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan sesungguhnya arash Allah di atas air. Arash ni apa dia? Arash ni makhluk yang paling besar, akbaru makhluqatillah. Sekarang lokasinya berada di atas langit yang ke-7. Nabi SAW pada malam Mi'raj melihat arash Allah. Dan telah berkata sahabat Nabi, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izhara liqudratihi walam yattakhidhu makana lidhatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan arash untuk menzahirkan kuasanya, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Baik, kembali pada ayat daripada surah Hud ayat yang ke-7. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Maka telah disebut dalam kitab Tafsir Abdul Razak meriwayatkan daripada Qatadah dalam mensyarahkan ayat tadi, iaitu wa kana arshu al-ma',
Iaitu sesungguhnya arasy Allah di atas air. Lalu disebut hadza bad'u khalqihi qabla an yakhluqa as-sama an yakhluqa as-samawat wal ard. Hadza bad'u khalqihi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard atau kama qala. Ini menunjukkan permulaan ciptaannya. Maknanya air itu awal makhluk. Sebelum Allah Ta'ala mencipta langit, mencipta bumi, diciptakan air. Begitu juga Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ini ulama tafsir yang sangat hebat. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, Tafsir At-Tabari, meriwayatkan daripada Mujahid radhiyallahu anhu dalam penafsiran ayat tadi, wa kana arshuhu al-ma', sesungguhnya arasy Allah Taala di atas air. Lalu beliau menyebut qabla an yakhluqa syai'a, sebelum Allah Taala mencipta makhluk-makhluk yang lain, air sudah dicipta. Air adalah awal makhluk. Nampak? Air adalah awal makhluk. Dan ini semua menjadi bukti bahawasanya dakwaan yang mengatakan Nur Muhammad ataupun Muhammad itu awal makhluk bertentangan dengan dalil-dalil tadi. Maknanya tak betul lah kenyataan Nur Muhammad awal makhluk ataupun Muhammad itu awal makhluk. Kenapa? Sebab ada ayat Al-Quran tadi. Serta huraian daripada ulama tafsir. Manakala hadis Jabir yang diguna pakai oleh mereka yang berpegang dengan konsep Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak. Hadis tu macam mana kedudukan dia? Ini hadis kata mereka. Ini disebut dalam beberapa kitab ulama. Walaupun disebut dalam kitab-kitab ulama, bukan semua hadis yang disebut dalam kitab-kitab ulama itu sahih. Dalam bab ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama hadis, pakar hadis, yaitu Imam Al-Hafiz As-Suyuti, di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, pakar ilmu hadis, sehingga beliau kedudukannya dalam bidang hadis Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah jawatan yang sangat tinggi. Dia bukan macam kita ni duk baca hadis je. Bukan, tak main baca-baca. Hafal hadis. Pakar, mahir tahu ilmu riwayat dan seumpamanya. Dalam kitabnya Al-Hawil Fatawa, berkaitan dengan hadis Jabir tadi, yang dikatakan hadis Jabir, yang mereka berpegang dengan hadis tersebut untuk menyokong konsep Nur Muhammad adalah awal makhluk secara mutlak. Hadis Jabir itu, kata Imam Suyuti, laisa lahu isnad yu'tamadu alai. Sanadnya tak boleh dipegang. Tak boleh digantung, tak boleh bergantung pada sanadnya. Diragui khabar itu. Tak boleh pakailah, tak boleh dijadikan hujah. Dalil yang tak kuat, dalil yang tidak kukuh. Ini membuktikan lagi pada kita bahawasanya mereka yang berpegang dengan konsep Nur Muhammad adalah awal makhluk secara mutlak, ataupun berpegang bahawasanya Nabi Muhammad itu awal makhluk, mereka menggunakan sumber yang tidak kuat. Kita jangan main-main. Kita tak nak benda ni bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan ulama-ulama hadis banyak menolak hadis Jabir ini. Hadis yang dikatakan Nabi berkata pada sahabat itu Jabir, awal makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala Nur Muhammad. Kebanyakan ulama hadis kata hadis ini tidak betul. Tak boleh dijadikan hujah. Maka konsep Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak tak benar. Antara
ulama-ulama hadis, bahkan Imam Suyuti tadi yang kita sebut tadi, dia kata sanad hadis tadi tak boleh dipegangi. Maknanya diragui lah. Sanad dalam ilmu hadis, kita kena ada sanad. Kalau sanad tu diragui, macam mana nak pastikan khabar itu betul? Cerita itu betul? Contohlah beginilah tuan-tuan. Saya kata ada satu kisah begini-begini. Saya meriwayatkan daripada guru saya. Contoh. Kemudian ada orang cek guru dia pada si fulan. Antara si fulan itu dia punya sanad yang diragui. Jadi betul ke cerita yang dia bawa itu? Itu pentingnya sanad. Selagi mana khabar itu tidak bertentangan dengan ijma' dan akidah. Imam Suyuti dia kata, yang awal tadi dia kata sanad tak boleh dipercayai. Tak boleh kita bergantung pada sanad. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam syarah kepada kitab Sahih Imam At-Tirmizi, Imam Suyuti ni dia ada satu kitab syarah kepada kitab hadis Imam Tirmizi. Dia syarah. Yang awal tadi kitab Al-Hawil Fatawa. Yang nombor 2 ni pula kitab syarahan dia terhadap kitab hadis Imam Tirmizi. Beliau dalam syarahan itu menyebut bahawasanya hadis awaliyatin nur al-Muhammad lam yathbut. Anna haditha awaliyatin nuril Muhammadiyyi lam yathbut. Makna dia, sesungguhnya hadis yang dikatakan menceritakan Nur Muhammad itu awal makhluk secara mutlak tidak ada, tidak terbukti kewujudannya, tidak sabit. Ini siapa yang kata? Ulama hadis. Bukan ulama biasa-biasa. Kalau dia pakar hadis, dia yang layak mentashifkan, mentadaifkan, menghasankan hadis itu. Kalau sekadar pakar fiqh begitu saja, pakar begitu saja tapi tidak pakar kepada berkaitan dengan sumber, payahlah juga tuan-tuan. Ini pakar hadis, iaitu Imam As-Suyuti rahimahullah. Itu yang lama-lama. Kita ambil yang baru-baru pula. Baru-baru pun ulama-ulama itu pun sudah meninggal dunia. Antaranya seorang ulama hadis, pakar ilmu hadis daripada negeri Maghribi. Maghribi ni orang putih kata Morocco. Al-Maghrib. Arab panggil Maghrib. Tuan-tuan pernah pergi Maghrib? Sini banyak orang Arab, Morocco. Di sana tuan-tuan ada pakar hadis. Ahli sunnah wal jamaah. Bukan Wahabi. Kita yang ada orang yang mengingat yang pakar hadis ni Wahabi je yang pakar hadis. Tidak. Yang pakar hadis ni ahli sunnah wal jamaah. Terbukti dalam sejarah. Wahabi tak pakar apa-apa pun. Wahabi ni pakar menyesatkan umat Islam. Dia macam Syiah lah juga Wahabi ni. Dia bukan macam Syiah. Syiah ni dia bertaqiyah sedikit. Yang ini ahli sunnah wal jamaah. Nama dia Al-Imam Al-Syeikh Abdullah Al-Ghummari. Al-Imam Al-Syeikh Abdullah Al-Ghummari. Alhamdulillah kita ada sanad sampai kepada Syekh ni. Kita ada sanad. Ada ijazah, ada sanad. Susul jalur sampai ke Syekh ini. Alhamdulillah. Dia menyebut bahawasanya dakwaan bahawasanya hadis Jabir itu ada dalam kitab Abdul Razak. Dakwaan yang mengatakan hadis Jabir itu ada dalam kitab seorang ulama. Sebab golongan yang ta'assub, dia kata hadis ni disebut oleh satu ulama, itu Imam Abdul Razak. Jadi ulama hadis ni dia kata apa? Iaitu Imam Al-Ghummari, dia kata dakwaan yang mengatakan hadis Jabir yang ada dalam kitab Abdul Razak itu salah, satu kesilapan yang betul. Hakikatnya tidak ada dalam kitab itu. Tak tahulah siapa yang sebut, tokok tambah. Ya, nampak tuan-tuan. Kemudian ada dia punya seangkatan dengannya, orang alim juga. Daripada keluarga dia juga, iaitu Imam Al-Hafidh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghummari. Al-Ghummari daripada keturunan Al-Ghummari. Di dalam kitabnya Al-Mughir 'ala al-Ahadits al-Mawdu'ah fil Jami' as-Saghir, membicarakan tentang hadis-hadis palsu.
yang ada dalam beberapa kitab ulama. Hadis palsu. Jadi Imam Al-Hafidh Ahmad Al-Ghummari ini dia dalam kitab tersebut mengatakan hadis Jabir tadi yang mereka kata Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak. Hadis ini tertolak. Bahkan dihukum sebagai palsu, dia kata. Hukima alaihi bil wada'. Ulama hari ini kata hadis tu wada', maudhu', palsu. Bukan lemah, palsu. Bukan dhaif. Ataupun bukan yang lain. Tapi palsu. Maka dia kata sebab apa? Sebab dalam hadis itu terdapat makna yang janggal, rakikul makna. Sedangkan Nabi SAW fasih bercakap. Dia tak akan bercakap dengan bahasa yang janggal-janggal, yang tak fasih ni. Antara sifat-sifat wajib Nabi kan, al-fasahah. Jadi hadis tadi dia janggal, ada benda yang tak tersusun dengan baik. Dipanggil rakakah dalam ilmu hadis. Kejanggalan dari sudut bahasa. Janggal yang macam mana? Janggal yang macam mana tu? Dia hadis tu, saya bagi gambaran dia. Disebut, inna awwala, Nabi konon, diriwayatkanlah, Nabi kata pada sahabat nama Jabir, awal ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Makhluk yang mula-mula dicipta oleh Allah adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Khalaqahu min nurihi. Dan cahaya itu dicipta daripada cahaya lain. Mula-mula dikatakan, ayat yang pertama, ungkapan pertama dikatakan apa yang dapat kita fahami, bukan kita yang memahami, ulama yang jelas. Mula-mula disebut awal makhluk dicipta adalah nur. Kemudian nur itu, nur awal yang dikatakan awal makhluk, dicipta daripada nur lain pula. Min nurihi. Khalaqahu min nurihi. Mula-mula dia kata Nur Muhammad awal makhluk. Kemudian ungkapan yang kedua pula, dia kata disebut nur yang awal makhluk itu dicipta daripada cahaya lain. Maknanya pertembungan. Mula-mula kata awal makhluk, kedua pula dicipta daripada cahaya lain. Kalau dikatakan nur awal makhluk itu dicipta daripada cahaya lain, bolehkah kita anggap nur itu awal makhluk? Tidaklah. Maknanya sebelum nur yang dikatakan Nur Muhammad awal makhluk itu ada nur yang lain. Maknanya Nur Muhammad yang mereka kata awal makhluk itu adalah makhluk yang kedua. Takkanlah Nabi kata macam ini. Mula-mula kata awal makhluk, kedua pula ada dicipta pada makhluk lain. Itu nama dia rakakah. Dalam ilmu hadis itu rakakah dari sudut makna. Ini kita nak tunjuk bukti hadis yang mereka guna, mereka yang berpegang dengan konsep Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak itu, mereka berpegang konsep awal makhluk, mereka yang berpegang konsep Nur Muhammad adalah awal makhluk secara mutlak dengan hadis Jabir itu, kata ulama hadis itu maudhu', palsu, disebabkan kejanggalan maknanya yang ada tadi, yang kita jelaskan tadi. Nabi dia tak cakap macam kita mula-mula cakap okey, lepas tu tak okey. Nabi tak akan cakap macam tu. Itu makna dia. Tuan-tuan kena ambil perhatian betul-betul supaya jangan tersalah faham dalam bab konsep Nur Muhammad adalah awal makhluk secara mutlak. Maka ini di sini jelas bahawasanya hadis Jabir yang mereka katakan Nabi kata Nur Muhammad awal makhluk itu hadis yang maknanya rakakah, ada kejanggalan dari sudut makna. Ada kejanggalan dari sudut makna. Jadi terbuktilah di sini bahawasanya konsep Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak tidak ada dalil. Tidak ada bukti. Kalau mereka kata ada hadis tadi dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis. Ulama hadis yang pertikai, bukan ulama fiqh, bukan ulama tasawuf, bukan ulama bahasa Arab, ulama hadis. Mempertikaikan akan kesahihan hadis itu. Cuma kita kena faham.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh disebut sebagai nur, bercahaya, boleh, dengan makna baginda menunjukkan kepada umatnya cahaya hidayah, jalan cahaya hidayah. Lalu dikatakan Muhammad itu nur. Muhammad cahaya itu dipanggil tasbih. Seperti mana dalam selawat, dalam orang bernasyid. Dia kata apa? Tala'al badru alaina. Nabi diumpama seperti al-badar. Badar ni bulan purnama. Kan bila peristiwa Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka ada orang yang duduk menasyid lah. Tala'al badru. Begitulah riwayatnya. Telah muncul bulan purnama. Siapa bulan purnama itu? Nabi Muhammad SAW. Adakah dimaksudkan Nabi dicipta daripada bulan purnama? Tidak. Begitu juga bila dikatakan Nabi itu nur. Boleh. Tidak ada menjadi masalah. Dengan makna Nabi yang menunjuk jalan kebenaran. Itu tidak menjadi masalah. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah besarnya bila dikatakan Nabi Muhammad itu nur dengan makna Nabi Muhammad itu dicipta daripada nur, yang mana nur itu awal makhluk, yang dianggap sebagai awal makhluk, itu yang tak betul. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan, mereka kata apa? Daripada nur Muhammad yang dicipta mula-mula itu, tercipta pula benda-benda yang lain. Dia menurun. Sampai ke Nabi Adam, kemudian seterusnya. Semua itu disebut dalam sebahagian kitab-kitab. Tapi tidak ada bukti yang kukuh. Tidak ada sandaran yang betul. Kita bila nak berpegang dengan satu benda dalam agama, mesti ada sandaran. Mesti ada bukti, mesti ada dalil. Supaya kita tak melakukan perkara yang sia-sia. Supaya kita tidak menjadi salah faham terhadap syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun konsep Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak ini disokong oleh sebahagian kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam sebahagian buku-buku ulama mutaakhirin, tetapi ulama-ulama hadis seperti Imam Suyuti dan selainnya mengatakan hadis yang dikatakan membicarakan menyebut Nur Muhammad awal makhluk tidak wujud. Makna kalau ada itu bukan hadis, itu rekaan. Sebab itulah Imam Al-Ghumari dia tulis satu kitab mendedahkan isu ini. Jadi awal makhluk secara mutlak adalah air. Sebab apa? Ada ayat Al-Quran. Awal makhluk secara mutlak adalah air. Bukan Nur Muhammad seperti yang dianggap oleh sebahagian pihak. Sebab tidak ada dalil. Hatu burhanakum in kuntum minas sadiqin. Ya Ustaz, jangan main-main dalam kitab ulama sebut. Ya, tak dinafikan. Tapi ada ulama hadis dia kritik. Ini lagi hebat, ini pakar hadis. Dalam ilmu hadis mereka sampai ke martabat al-hafiz. Bukan semua yang terada dalam kitab sebagai ulama itu boleh kita telan bulat-bulat. Dia masalahnya orang kita ni suka telan bulat-bulat tanpa ditapis. Ustaz ni menghina ulama. Tak menghina ulama. Tapi kadang-kadang ada sebagian kitab-kitab ulama itu terdapat benda-benda yang tak betul. Tak tahulah sama ada macam mana ianya ada dalam kitab itu ataupun ditokok tambah. Wallahu alam. Sebagai orang yang berilmu, yang ada asas, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dia boleh membezakan sedemikian. Ini contoh dia. Ustaz, ini Wahabi, Ustaz Wahabi yang tolak konsep Nur Muhammad awal makhluk. Bukan Wahabi. Kita kata kita bukan Wahabi. Wahabi itu lain cerita. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan. Jadi perlu penjelasan. Ini daripada konsep ahli sunnah wal jamaah. Dan ulama yang saya sebut tadi, di antara ulama-ulama besar, ahli sunnati wal jamaah. Kemudian tuan-tuan, yang menguatkan lagi hujah kita, ada hadis Nabi SAW yang hujah yang menguatkan kenyataan kita bahawasanya air adalah awal makhluk, bukan Nur Muhammad ataupun bukan Muhammad itu, tetapi air, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada hadis Abu Hurairah. Tuan-tuan kenal kan Abu Hurairah?
Antara sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Tuan-tuan buka kitab hadis sikit-sikit daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah ini tuan-tuan, sejarah dia. Beliau ini adalah dikategorikan sebagai ahli sufah. Ahli sufah, tahu ahli sufah? Tuan-tuan pernah pergi Madinah tak? Siapa pernah pergi Madinah? Bukankah dekat belakang kalau kita masuk masjid tu, sebelah kiri makam Rasulullah kan? Kita jangan pergi depan, pergi menghala ke belakang tu. Tapi dalam masjid, kan ada satu lantai yang tinggi. Nampak tak? Lantai tu dia tinggi. Itu adalah tempat ahli sufah. Dulu zaman Rasulullah. Siapa ahli sufah ni? Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak ada rumah, yang tidak ada tempat tinggal, yang tak ada sumber makanan dan minuman. Tapi berhidup. Tapi tak ada rumah. Bukan macam kita ada rumah semua. Walaupun menyewa. Ni tak ada. Rumah tak ada, tempat tinggal tak ada, tempat... Mereka berkumpul kat mana? Tempat yang lantai tinggi sekarang ni. Tapi sekarang ni dimodernkan lah. Sebab itulah ramai orang nak berebut-rebut duduk kat situ. Itu tempat duduk para sahabat, ahli sufah. Ahli sufah ni lah yang banyak menolong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ahli sufah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau baca sejarah dia tuan-tuan, ya, kadang-kala Abu Hurairah ni lapar, tak ada makanan. Sampai tahap dia menekan badan dia, bahagian perut ke tanah untuk tahan lapar tuan-tuan. Sampai tahap macam tu. Tapi mereka berjaya menyebarkan dakwah Islam. Bukan dalam keadaan mewah. Kalau dalam keadaan mewah, manusia akan menjadi malas tuan-tuan. Macam kita lah. Kita malas tuan-tuan. Termasuklah. Kita ni malas. Islam dah datang kat sini, dakwah dah datang Islam ke sini. Ini hasil daripada kesabaran para sahabat terdahulu. Ahli sufah ni membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang atas dasar kesabaran, berhadapan dengan cabaran, bukan atas dasar kemewahan. Sebab itulah saya selalu berpesan kepada penuntut-penuntut ilmu agama. Dululah. Kita ni bila mengambil bidang agama, bukan nak suruh jadi hidup susah. Tak. Biar kita dibiasakan belajar ilmu agama dengan penuh cabaran. Dengan penuh cabaran. Supaya bila kita menjadi seorang pendakwah, bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, tidak menjadi masalah. Ibarat kalau orang masuk dalam bidang ketenteraan, yang paling lasak sekali, siapa? Komando lah. Orang kata, komando. Ke ada yang lebih hebat daripada komando? Komando lah. Hebat tu. Tak tahulah hebat macam mana, kena tanya tentera lah. Begitulah. Apa ni? Berkaitan dengan bahagian agama. Ya. Yang terakhir sekali tadi kita sebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang yang zuhud, ahli sufah. Beliau berkata kepada Rasulullah, di antara sahabat yang banyak berdamping dengan Nabi. Untungnya Abu Hurairah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini fa anbi'ni 'an kulli syai'." Wahai Rasulullah, aku ni apabila melihat kamu, hati aku, jiwa aku menjadi tenang dan sedap mata memandang. Maka ceritakanlah kepada aku tentang semua benda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kullu syai' khuliqa minal ma'. Semua benda dicipta daripada air. Nabi sendiri yang kata. Ada tak Nabi kata, kullu syai' khuliqa min nuri? Adakah? Tak ada pula Nabi kata, semua benda dicipta daripada cahaya aku. Tidak ada. Tapi yang ada, hadis menyatakan, Nabi bersabda, semua benda dicipta daripada air. Ini menguatkan lagi hujah kita. Bahawasanya, Nur Muhammad bukan awal makhluk secara mutlak, tetapi awal makhluk secara mutlak adalah air. Seperti yang disebut dalam hadis tadi, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian mereka yang berpegang dengan konsep Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak.
Mereka nak berpegang juga. Pegangan saya bahawasanya Nur Muhammad awal makhluk secara mutlak. Mereka berhujahkan dengan ada sanad susul jalur hadis yang menyebut awal makhluk adalah Nur Muhammad. Maka mereka pun kata, kami ada sanad susul jalur. Sanad ni susul jalur. Sanad sampai kepada Nabi. Yang mana Nabi itu kata Nur Muhammad awal makhluk. Kami ada sanad. Baik. Dalam ilmu hadis, sanad ni memang penting. Sanad ni, susul jalur ni memang penting. Kita nak tahu hadis-hadis tertentu ni betul ke tak betul, tengok sanad dia. Tetapi kita kena ingat, ulama hadis juga sendiri berkata antaranya Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Beliau menyebut, wa idza rawa thiqatu al-ma'mun khabaran muttasil al-isnad rudda bi umurin. Dengar baik-baik tuan-tuan. Kata ulama hadis ini, pakar hadis, apabila ada orang yang siqah, yang dipercayai, yang baik, yang tak menipu, yang baiklah, siqah, yang boleh dipercayai, yang beramanah, apabila dia meriwayatkan satu cerita ataupun khabar, yang mana khabar itu ada sanad bersambung, contohnya sambung sampai kepada Rasulullah. Dia kata, contohnya, maka khabar itu ditolak. Ditolak, rudda dengan beberapa perkara. Walaupun ada orang mendakwa, saya memiliki sanad yang bersambung kepada sampai Nabi tentang Nur Awam Muhammad. Ya, kita terima konsep sanad. Memang betul dalam ilmu hadis. Tetapi ditolak kisah itu, khabar itu dengan beberapa perkara. Antaranya, apabila khabar itu, kata Imam Al-Baghdadi, an yukhalifa nassal kitabi awi sunnatil mutawatirah fayu'lam annahu la asla lahu. Jikalau ia bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah yang mutawatirah, maka khabar itu tidak ada asal usulnya. Tidak benar. Nampak tuan-tuan? Ini kita nak jawab bagi mereka yang mendakwa ada sanad hadis Nur Muhammad awal makhluk. Dia kata, saya ada dapat ijazah sanad hadis bersambung sampai Nabi yang Nabi kata Nur Muhammad awal makhluk. Kata Imam Al-Hafidh Baghdadi, walaupun orang tu amanah, baik, dia meriwayatkan satu khabar, tapi khabar itu bertentangan dengan beberapa perkara, antaranya bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi kalau kita tengok tadi, Nur Muhammad, dakwaan Nur Muhammad awal makhluk, bertentangan tak dengan ayat Al-Quran tadi? Bertentangan lah. Sebab ayat Al-Quran kata, hadis, kami jadikan semua benda daripada air. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ataupun bertentangan dengan sunnah. Hadis yang kita baca tadi, apabila Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, terangkan kepada aku ni bila tengok kamu sejuk hati aku ni, terangkan tentang semua perkara. Nabi kata apa? Nabi kata kullu syai'in khuliqa, semua benda itu dicipta daripada air. Ada Nabi kata daripada nur? Tidak ada tuan-tuan. Itu dah kalau dikata daripada nur, mana bertentangan dengan hadis tadi. Jadi ini jelas kepada kita, dakwaan mereka yang memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah, sampai ke Nabi, yang menyebut Nur Muhammad itu awal makhluk secara mutlak, walaupun dia mendakwa dia ada sanad dapat ijazah daripada Tok Syekh mana, ada sanad, tapi kita kata pada dia, walaupun engkau mendakwa ada sanad sampai ke Rasulullah, tapi khabar itu bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka la asla lahu, tidak ada asal usul. Ditolak tuan-tuan. Dia bukan maknanya bila sebut sanad, ada sanad je. Betul. Tengok dulu. Nak pula zaman sekarang ni, zaman orang gila sanad. Belajar agama nak sanad. Betul lah, tujuan kita kan ada sanad. Tapi kena tengok khabar yang dibicarakan, isi yang dikedepankan. Adakah ia bertepatan dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW,
Walaupun engkau meriwayatkan dengan sanad yang kau kata bersambung sampai ke Rasulullah, tapi khabar yang ada pada itu bertentangan dengan Al-Quran, maka ketahuilah itu adalah tidak benar, palsu. Antaranya konsep Nur Muhammad tadi. Sebab tuan-tuan, mereka yang berpegang dengan konsep Nur Muhammad, ada sebagian mereka berhujah nak menguatkan hujah pegangan mereka. Mereka kata kami memiliki sanad hadis Nur Muhammad awal makhluk. Kita jawab dengan huraian ulama tadi. Walaupun satu khabar itu dikatakan ada sanad sampai ke Rasulullah, tapi kalau khabar itu bertentangan dengan syarak, dengan Quran, dengan sunnah, jelas bertentangan, maka ditolak. Itu adalah tidak benar, perlu berhati-hati. Jadi inilah konsep pegangan ahli sunnati wal jamaah. Awal makhluk secara mutlak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air, bukannya Nur Muhammad seperti yang didakwa oleh mereka-mereka yang berpegang dengan konsep Nur Muhammad. Yang pegangan yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah adalah yang dinyatakan tadi. Sebab apa? Kerana Al-Quran menyebut daripada air. Nabi pun sebut semua benda dicipta daripada air. Tak ada pun menyebut daripada nur. Kalau hadis Jabir tadi, kita dah jawab dah. Akan kepalsuan hadis tersebut berdasarkan pencerahan ulama-ulama hadis itu tersendiri. Jadi kita bukan maknanya bila tolak konsep Nur Muhammad, oh Wahabi ni. Wahabi lain. Wahabi ni lagi teruk. Semua benda dia tolak. Kita berpegang dengan benda yang bersih, yang jernih, yang betul-betul huraian ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita nak hidup, nak meneruskan hidup beristiqamah dalam manhaj yang sederhana ini. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah sikit sebanyak huraian berkaitan dengan tajuk yang diketengahkan pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat sama-sama kita manfaatkan dan dapat sama-sama kita sebar-sebarkan. Jadi saya rasa kuliah kita pada malam ini berhenti sampai sini sajalah. Cuma saya terlupa tuan-tuan nak edarkan risalah Isra wal Mi'raj. Belum dapat lagi kan? Saya harap lepas solat nanti ambil seorang satu. Ya, di dalam atas ini. Percuma, tuan-tuan boleh edarkan, boleh sebarkan. Kalau nak dalam bentuk PDF, saya boleh bagi dalam WhatsApp, insya-Allah. Tuan-tuan boleh sebarkan, nak print out ke. Jangan jual pula, jangan berniaga pula. Hadiah. Ya, kita nak sebarkan ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih al-kifarah dan surah al-'asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.